Okay, Assalamualaikum and very good morning. Okay, today saya janji nak bagi contoh. Okay, nak bagi contoh macam mana you all nak tahu soalan tu ada dummy. Okay, actually we have this one dua jenis Dua jenis macam mana you nak tahu bila dapat soalan tu, soalan you tu adalah soalan dummy ataupun tidak. Okay, so first of all, when you go through the question, okay, dia akan bagi satu table kan. Satu table tu di mana dia ada activities, dia ada predecessor and dia ada durations, right? So, bila you tengok dekat you punya soalan tu, dia ada huruf yang berulang dan bergabung. Kalau dia berulang, AA, no problems. Okay, contohlah kalau dia berulang, activity D comes from A. Activity E comes from B. Tu bukan dummy. Okay, contoh kalau you refer back to the question, example number, kalau you tengok page, sekejap saya tunjuk 105 exercise 7 tu, activity D comes from B, activity E comes from B. Tu bukan dummy. Kalau dummy dia akan macam ni kelas. Dia akan macam ni. Contoh, D comes from activity B and also combination of C. Activity E comes from B. Nampak tak? So B berulang dua kali. Nampak? Berulang dua kali tetapi satu tu dia bergabung dengan C. Macam ni. Tu ialah dummy. Ada soalan dummy. Okay, so macam mana you nak lukis dummy tu? Okay, macam mana nak lukis dummy? You kena lukis dummy ialah B kepada C. B kepada C. Maksudnya huruf yang berulang itulah akan dummy. Okey, huruf yang berulang itulah you akan buat dummy. Okey. Lepas tu G. Macam ni contoh kedua Contoh kedua, H comes from F. G also comes from F and G. Nampak tak? So, F ni akan dummy. Dummy ke mana? Dummy kepada huruf G. So, kena tutup dekat aktiviti F. Dummy kepada huruf G. Kalau yang ni tak ada masalah sebab you kena buat F dulu. Kan? Bila soalan dia F datang dulu, senang you all nak buat. Tapi kalau B datang kemudian, maksudnya awak kena lukis B tu dulu kat bawah. Dalam video saya ada tunjuk tu yang ni. Contoh yang ni. Okay. So, hari nak tunjuk yang mana. Nanti kalau you confuse lagi, boleh tanya saya. And then this one. This one is type 2. Contoh, yang ni you all tak nampak dalam soalan. Dia tak ada macam ni kelas. Dia tak ada huruf macam ni, tetapi apabila awak lukis, awak akan jumpa situasi macam ni. Di mana aktiviti A and aktiviti B daripada punca yang sama iaitu 3 nak pergi ke punca yang sama iaitu 4. Tak boleh. Okay, this one ada student tanya saya. Betul tak pet dia? So, salah. Okay, so you kena tengok balik dalam soalan. Okay, this one you can refer to September 2013. Okay, September 2013. Sekejap September 2013. Okay. CD. Okay, activity September 2013. So, kalau bila you lukis, dia akan jadi macam ni. Okay. Dia punya pet dia macam ni. Pet dia, saya lukis pet dulu. Nak lukis mana? Saya sapu yang ni. Saya padam yang ni dulu
Pandangan dulu. Okey, ni pet dia. Okey, pet dia. Okey. 2B 2C C Okey. Nah, ni pet dia. So dalam soalan dia kata dalam soalan dia ni nak keluarkan E. Okey, so E tak ada masalah. E keluar daripada B. Okey, tutup. Number 4. Number 3. Number 3 keluar E. So no problems if E ialah 6. Okey. So stop kat situ. So next activity di mana you all nak buat, nak keluarkan F. F comes from C and D. F comes from C and D. Kalau you buat apa ni? Kalau you all tak tahu ni ialah dummy, awak akan tarik je. Betul tak? Dia akan jadi macam ni kelas. Dia akan jadi macam ni. Nombor 2, awak akan tarik C3 ni, D ni 7 akan kepada nombor 4, keluarlah F. Betul tak? Awak akan tarik macam ni. So salah. Okey, salah. Daripada punca sama 2 aktiviti ke 3 aktiviti ke, nak ke satu aktiviti satu punca yang sama, you kena dah dummy. Apabila pet you jadi macam ni, 2 baris macam ni, nak ke satu punca sama, tak boleh. So you kena buat apa? You kena dummy huruf yang datang dululah. Kalau C and D, C dulu. So tutup. Number 4, dummy kepada D. Tutup number 5, barulah keluar F. Barulah keluar F. So F kita 2. Tutup dulu. Dummy kepada D, keluarlah F. Dia tak boleh jadi macam ni deh. Pet awak, bila you lukis pet, kalau jadi macam ni, you kena buat dah dummy. Okay, so ingat so finish untuk identify your dummy in question. Okay, so second question yang akan ada dalam soalan. Okay, soalan ni tak wajib. Bukan tak wajib, maksudnya ada soalan yang wajib keluar yang ni, ada soalan yang tak wajib keluar. Maksudnya atas depends on the question lah. Tapi soalan ni sangat famous actually. Okay, soalan dia selalunya akan berada dekat soalan E ataupun F. Okay, so dia kata what would happen if activity were revised to other weeks. Okay, example. Okay, this one you can refer to the example question September 2015. Okay, September 2015. Soalan dia macam mana? Okay, soalan dia kata macam ni. Okay, pet tu sama je lukis. Cuma saya nak tunjuk pengiraan di mana macam mana nak kira kalau soalan keluar macam ni. Dalam kan you all kena jawab kena jawab you punya apa panggil? Assignment kan. So kalau dia kata soalan dia macam ni ya kelas, soalan dia lebih kurang sama saja untuk setiap soalan. Okay, so macam ni. If activity H is revised to 9 weeks, revised to 9 weeks instead of 4 weeks, okay, what would happen if project completion time? What would happen to project completion time? Dia akan tanya soalan dia, okay, kalau dah sesuatu aktiviti tu, contoh aktiviti H ni, okay, revise, ditukarkan
daripada 4 minggu ni kan. Daripada 4 minggu. 4 minggu ni dia bagi dalam soalan tu, dalam kita punya duration 4 minggu, ditukarkan kepada 9 minggu. What would happen to the completion time? Apa akan berlaku kepada completion time kita? Okay. So, bila you lukis dah lukis siap-siap dah, you just copy the activities. Macam ni. Macam saya ajar dalam you punya video untuk cari total float, free float, independent float. So, kalau dia kata activity H, you cari activity H, you ambil punca dan you ambil dia punya hala tuju, ekor dan kepala. Okay. So, this one lah. You kena salin balik dia punya ni. So, katalah aktiviti nombor 5 dan juga 8, H4. Lukis sama dalam pet awak Lepas tu EET and also LET. EET dan juga LET untuk setiap activities ni. Ni, note awak, note 5, note 8. Okay. So, now, bila soalan macam ni, okay, dia tak suruh you cari total apa? Total float ke, total independent float ke, total free float. Tetapi, bila ditanya soalan macam ni, automatically, you need to find out total float. Total float. So, formula total float, LET tail minus EET head minus duration. Right? So, senang je lah. Okay? So, tengok LET head. LET tail. So, this one. Kan? LET late even time which is 11 minus EET head. This one. EET head, so 1. Minus duration is 4. Right? So 11 minus 1, 10. 10 minus 4, 6. 6 week. 6 weeks. So what is meaning? What is the meaning of the 6 weeks? Kan? Bila keluar 6 minggu 6 minggu. So maksudnya untuk soalan ni dia akan ada 2 jawapan dia. Satu, you akan dapat nombor lebih daripada duration dia. Satu, you akan dapat nombor kosong. Okay. So saya nak jawab cara macam mana kalau dapat nombor. Okay. Nombor yang lebih daripada dia punya duration dia. So sekarang 6 minggu. So sekarang 6 minggu means that aktiviti ni boleh delay. Boleh delay. Sebab apa? Sebabnya, okay, yang asal ialah 4 minggu, kita dapat 6 minggu. Okay, ni soalan mana dah? September 2015. Sekejap So dia kata what would happen to project completion time if activity H were revised to 9 weeks instead of 4 weeks. So kita dapat 6 minggu. So maksudnya 6 minggu ni activity H ni boleh delay lagi selama 6 minggu. Instead of 4 weeks. So jadi kalaulah lebih 6 minggu, maksudnya completion time akan complete dalam masa yang sama. Katalah dalam ni completion time dia ialah 12 minggu. Minggu ke-12 dia sudah siap. So maksudnya jawapan awak akan bagi tahu macam ni if activity H if activity H is revised
to 9 weeks instead of 4 weeks. 4 weeks. The project will be complete on time. The project will be complete on time. Maksudnya dia boleh delay lagi Sekejap Kenapa dia boleh delay? 6 minggu campur 4 minggu, dia ada 10. Dia baru jadi 10 minggu kan? Completion time dia 12 minggu. Okay, completion time dia ialah 12 minggu. So, the completion time will be complete on time. Maksudnya 12 tolak 10, still lagi ada 2 minggu lebih. Okay, so tak ada efek kepada kita punya completion time. Tu satu contoh Kalau you dapat nombor macam ni. Kalau you dapat kosong, okay tengok Satu lagi contoh saya bagi ni. Yang hujung ni. This one is example March 2012. Okay. March 2012. Okay. Ni dia punya aktiviti. Dia kata if activity F was revised to 8 week instead of 6 week. 6 week yang dia bagi ni. Dia kata daripada 6 ni nak tukar kepada 8. So apa akan berlaku? So cara sama, you kena guna total float. Okay, total float. So total float ni formula dia LET tail. This one 22 minus EET tail